Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam yang mulia kepada hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini adalah satu hari yang bertuah, hari yang bersejarah bagi kita umat Islam di Fatani, kerana pihak Jam'iyah Ulama Fatani Darussalam mengadakan majlis Jilsah Ramadan Ma'al Ulama, yang mana pada hari ini kita dapat penghormatan daripada Tuan Guru Baba Haji Ismail yang di Ma'had Darul Muhajirin Panjang untuk bersama-sama dengan penonton, bersama-sama dengan pendengar sekalian. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di musim atau masa yang dinamakan masa COVID-19. Maka hari ini kita ingin minta daripada Tuan Guru Baba tolong memberi penjelasan apakah ia COVID-19 dan apakah hikmat yang ada di sebaliknya. Mudah-mudahan tiap-tiap bala itu menjadi rahmat, menjadi hikmat bagi kita, dapat istifadah daripadanya. Maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selaku penciptakan sekalian alam. Kita semua umat Islam khususnya dan seumumnya segala hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam permukaan bumi ini secara umumnya, terutama kita umat Islam yang beriman, dan segala ucapan selalu kita ucapkan sama ada di dalam bentuk ibadat ataupun di luar, iaitu kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama ada kalimah itu kita gunakan untuk ucapan berkhutbah ataupun ucapan dalam membaca Al-Quran, sama ada di luar ibadat ataupun di dalam ibadat seumpama sembahyang, sehingga dijadikan satu rukun Fatihah. Kemudian ucapan yang kita selalu ucap itu dalam arti juga, di samping kita ibadat dengan baca Quran, juga kita dapat mengaku dengan secara automatik. Kita mengaku walaupun kita tak kenal Tuhan bagaimana orang yang tidak beriman tu, sekalipun dengan hakiki kita mengaku, i'tiraf. Mengaku apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya bagi Allah, hanya bagi Allah. Maka di situ dapat dah kita erti bahawa kepujian sebut baik yang sebenar-benar, yang mustahak disebut dipuji hanya bagi Allah. Bagi yang lain cara hakiki tidak berhak kecuali diizin olehnya. Sebab itulah terkadang kita puji saat itu jatuh ke jalan haram pun ada. Terkadang kita puji itu disunatkan. Terkadang kita puji sesuatu itu diwajibkan. Sebab pada hakikat ia sebenar, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi, yang milik bagi Allah, yang lain tidak. Mustahak bagi Allah, yang lain tidak berhak. Oleh itu seolah-olah terhati datang izin. Contoh munasabah seperti di hari inilah juga,
Nah, oleh kerana keadaan berlaku kecemasan dah hari ni, kita nak buat apa-apa pun seolah terhati di atas izin. Bandingnya kita nak buat cara kita tak boleh sebab kita orang bawahan. Kita orang pekat bawahan, pekat rakyat, pekat makmum. Seolah kita nak buat apa-apa mesti kena ada pengesahan izin dari pihak atas. Itu secara majaz. Nah, maka secara majaz tu kita klik pada hakikat. Itulah hakikat yang sebenar. Kita apa-apa nak puji, nak sebut baik, terhati dia izin daripada Allah. Itulah ucapan kita alhamdulillah. Hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Rabb, Tuhan, yang memiliki, yang mempunyai segala alam. Maka kita selalu dalam pengajian alam, kita maklum semua yang ada selain pada Allah semua dikatakan alam. Bila dah dia tu punya alam, dia Tuhan, maka ikut sajalah dia nak buat apa dalam alam dia. Supaya kita mempunyai sebidang tanah luahnya 100 hektar ataupun 100 ra. Bila tanah tu sah milik punya kita, seolah-olah ikut saja kita selaku tuan. Nak tanam apa. Dah hak tanam yang ada kita nak tebah ke, nak tebal ke. Lepas tu kita nak bakar ke. Itu ikut kita je lah. Orang lain tak ada hak nak anti, nak kritik, tak ada hak. Nak tanya boleh. Kenapa buat begini? Sebab apa buat begini? Tanya sebagai bentuk nak tahu jadi ilmu itu boleh. Kalau tanya nak kritik tak boleh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak kala dia selaku Rabbil Alamin, kita nak tanya kritik tak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak boleh nak tanya ni bentuk kritik, tak boleh. Ada pun tanya bentuk nak mengaji, nak tahu, itu dia perintah suruh tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya segala apa hak dia buat ialah satu alam dia. Satu milik kepunyaan dia. Bila kepunyaan dia, dia nak buat apa saja dia kena. Fa'alul lima yurid. Dialah buat apa dia kena nak buat. Maka segala apa hak dia kehendak, hak kehendak itulah kalau kita asal lurah kehendak, kita panggil kehendak. Jadi kalau pada lurah siam, kamnud. Kamnud, kehendak. Maka situlah kita ambil daripada iradat ataupun masyiah. Masya Allahu kan. Dan juga selalu kita baca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa hak dia telah kehendak, hak dia telah kamnud, hak dia telah menentu, dia buat sajalah. Tapi dia buat tak ada kata sia-sia. Sebab itulah apa hak dia buat tak ada sia-sia, kita nak kritik tak boleh. Cuma kita tanya, kenapa buat begini? Kenapa pokok kayu ni tebal buat apa? Tuan raya sebab. Nak buat apa? Nak buat ini. Lepas ni yang ni tebah buat apa? Kerana semok begini. Tanya nak mengaji. Oh, gitu. Tak apa. Tapi buat apa kita tebal? Molek-molek. Itu rupa kritik. Ini tak boleh. Sebab hak dia tu. Tu kalau setengah orang kasar dia cakap lagu mana? Ikut aku, hak aku. Tu pada dengan tanya betul kritik. Apa buat gini? Ikut aku, hak aku bukan hakmu. Itu jadi kasar. Tapi Allah, Masya Allah, apa dia buat semua tak ada hikmah. Jadi sesuai dan munasabah dengan keadaan kita seluruhnya. Bukan hanya tempat kita, kampung kita, negeri kita saja. Secara seluruh. Dan Alhamdulillah Tuhan bangkitkan kita di zaman kita, seumur kita ni tak pernah lagi bertemu. Seolah-olah ni kali pertama bertemu di zaman kita orang muda-muda, orang yang dalam puluh-puluhan ni. Tapi kalau orang pekat umur ratusan pernah mengalami dalam penyakit-penyakit yang seperti ini. Apa dia? Iaitu munasabah dengan soalan tadinya. Cuba penjelasan sedikit tentang COVID. Jadi lebih dahulu setiap apa yang berlaku menjadikan ilmu tidak sia-sia sebagaimana kata tadi, kerana Allah tidak buat sia-sia. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau, hai Tuhan, engkau lah yang amat bijak pandai
lagi pula apa engkau yang amat mengetahui, lagi amat bijak pandai. Maka selalu kita dah sebut dalam mengaji, maknanya hikmah antara lain itu wad'u syai' fi mahalli. Hantarkan, letakkan sesuatu kena pada tempat. Jadi barang yang bila letak kena pada tempat, tak ada siapa nak kata apalah. Itu pada asal begitu. Jadi di zaman kita ini, masa kita tak pernah sengkau, tak tahu selama kata benda nak berlaku. Tapi bila berlaku dah, jadi untung bukan merugikan kita. Untungnya dapat kita tahu apakah ini dipanggilkan. Ini nama je diletak sesuai dan munasabah dengan keadaan. Jadi kalau bahasa Asia panggil rog rabat. Jadi kalau Arab panggil wabak. Kalau Melayu kita agak penyakit yang merebak. Itu kita ambil kelimah yang dekat-dekat antara 2-3 bahasa itu. Lepas tu dia letakkan nama pula apa dia tu? Kuman. Kita panggil kuman. Tiap-tiap kuman dia terlalu halus. Terlalu halus kira-kira kita tak dapat dengan mata biasa. Nak nampak dia kena ada alat yang tertentu baru kita nampak. Setiap kuman yang macam itu dia panggillah virus. Kemudian satu lagi dia panggil disease. Gitu dah? Disease itu ialah penyakit. Penyakit yang berbentuknya kuman. Terlalu halusnya, yang nak nampak dia kena suluh dengan alat tertentu. Maka rupa bentuk dia tu bersinar-sinar, bulat begitu. Maka itu dipanggil corona. Jadi itu baiklah satu nama, corona virus disease. Maknanya dia asal nama penuh dia tu corona virus disease. Tak kala berlaku, awal berlaku dalam tahun 2019. Maka ambil hujung tahun 19. Lepas tu rekas daripada corona tinggalkan ambil sepatah ko. Daripada virus ambilnya y saja. Disease ambil d saja. Campur 3 kelimah jadi COVID. Ko rumusan daripada corona, y daripada virus, d daripada disease. Artinya satu penyakit yang berbentuk kuman kecil, rupanya seakan-akan cahaya matahari bersinar-sinar. Itu pada asal artinya. Jadi kalau kita klik pada itu sebagai nama munasabah tak kala berlaku di akhir tahun 2019, rekah COVID-19. Maka 19 tak kala perkata orang putih panggil 19. Rekah COVID-19. Tu kita kampung kita bergapo COVID sepuluh beratus ke bergapo dia. Itulah asal pengertian. Maka semua itu masuk daripadanya wabak. Al-wabak wa ta'un. Kemudian wabak itulah kalau Arab dia kelima al-wabak, boleh baca al-wabak bil qasr dengan tidak ada hamzah, dan baca dengan mad wabak dengan hamzah, dan boleh dikasrah waw wiba. Apa makna kalau kita pergi pada lugah al-wabak, maknanya al-maradul ammu, penyakit yang merata. Serata. Rata tu panggil merebak. Serata-rata. Tidak antara lain. Tetapi penyakit yang merebak ini dia ada banyak macam, banyak bagai. Ada pula berbentuknya tikaman daripada jin. Tikaman daripada jin. Seolah kita nak banding ke, masalah kita manusia sebegini ramai. Seolah-olah marilah orang yang pengganah 2, 3, 4 orang ataupun 10 orang bawa dengan alat senjata, dengan senjata api, bedil, M16 dan sebagainya. Maka dia pasal berapa ribu yang ada kena bersekaligus. Tu nak banding bahasa nampak. Tapi hak ta'un ni bahasa tikaman jin, Allah izin kepada jin pukul. Pukul. Supaya juga kita bawa pukul, mengukur. Mepot. Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Maka lepuk.
lepas rubah. Bab itu sekaligus macam penyakit ayam. Seguk beribu-ribu ekor ayam. Kena bobo cakap mati habis sekaligus. Sebab tu ni, tapi alhamdulillah di tempat kita ni tak sampai ke tahap itu. Tengok di tempat lain bukan? Sehari-sehari siapa beratus-ratus, siapa beribu-ribu. Allah Ta'ala zuhirkan. Itulah pada asal itu rupa penyakit. Maka penyakit ni ialah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana awal tadi dah dia alam dia. Ikut dia lah yang nak buat apa saja. Hanya kita redha dengan qadanya dan kita sabar di atas bala ujiannya. Bagi kita orang mukmin tak ada merugi apa. Siapa yang terkena, siapa membawa pada mati, dapat syahidnya. Sebab itulah datang waris pada hadis. Kalau berlaku di tempat kita, tak boleh kita nak keluar. Kerana itu syahadah besar. Kita nak keluar, tak boleh satu pula dengan keluar itu. Kalau kita kena satu, nama kita lari daripada syahadah. Dan kalau satu kampung tu berlaku, kampung kita tak ada berlaku, dia lari, jangan kita pergi masuk ke sana. Artinya kita disuruh berikhtiar usaha. Nah, dan pula lepas tu dalam hadis sebut kata tidak ada berjangkit. Ya, diri sakit dia tak berjangkit. Yang kamu sakit ialah kamu. Yang kita sakit tu sakit. Tapi penyakit dia banyak bentuk. Ada penyakit yang bahasa beribu berkuman begini, dia panggil jangkit kuman tu. Jadi tak kalau penyakit terkena ke berkuman, ibu dia ada ibu. Ibu tu lah jangkitnya. Bukan kata penyakit semata-mata berjangkit. Sebab tu tak ada berlawan ni apa dengan hadis kata la adwa, tidak ada berjangkit. Yang ni dah i'tiqad pegangan kita semua tu dari Allah. Sebab tu tak kala di zaman jahiliyah dia pergi berjangkit dengan itlaq. Maka Nabi SAW dia tanya. Tak kala dia kata dulu uta dia daripada seekor sakit, lepas tu habis berjangkit lagi. Mana kata i'tiqad dia berjangkit. Maka Nabi SAW sebagai nak mengesahkan i'tiqad tu, hak seekor yang pertama tu berjangkit dari mana? Kalau tanya dari mana hak seekor yang pertama, katakanlah yang kedua dari yang pertama, yang ketiga dari yang kedua, sehingga beratus ribu gila. Tapi hak yang pertama, seekor yang pertama dari mana? Kita orang mukmin dari Allah, minallah ilallah billah. Tu kita orang mukmin duduk situ. Tu makna la adwa. Tidak ada berjangkit. Maknanya i'tiqad kita semua dari Allah. Bila dari Allah dia buat, mula dia buat di sini. Lepas tu dia buat yang kedua, yang ketiga, yang keempat hingga seterusnya. Supaya kata Adam dijadi daripada tanah. Supaya dijadikan pokok daripada biji dan benih. Mulai dari sini, maka Allah buat sambung. Tu kita orang mukmin. Oleh ya demikian, takut, kita kena takut. Beringat, kita disuruh beringat. Sebab tu ada pula hadis lain, kamu larilah. Daripada wabak, sebagaimana kamu lari daripada singa. Itu hajar kita berikhtiar usaha. Maka di atas ikhtiar usaha dengan akidah ni tak ada apa yang tak ada berlawan ni apa. Hak ni amalan. Hak ni i'tiqad, iman, Islam. Cara beringat itu dalam Islam ajar kita ikhtiar usaha, cara halal, cara apa. Ni bagi i'tiqad kita berjangkit. Dia ada dua bentuk. Berjangkit macam kita misal atas kuman tadi lah. Ni jakit di sini. Ibu ni jakit di sini. Supaya kita nak contoh kata dah sekali nampak dengan mata. Seperti kita bakar. Kita bakar tamun begitu nyala. Bila nyala, bunga daripada sini sugi. Bunga daripada sini sugi. Pak, kena pokok kayu kering tu. Makan situ pula. Maka bunga api situ jatuh tempat rupuk kering ni. Makan situ. Sebab tu di zaman kemarin kita risau kok jatuh putih kot si tu. Jadi retik kot si takut pergi makan daun tu. Tu berjangkit latu. Jangkit latu maknanya daripada bunga api ke bunga api, bunga api ke bunga. Yang berjangkit ialah bunga ke bunga. Nama kita kuman ke kuman, kuman ke kuman. Tu hak berjangkitnya. Ada pun diri sakit tu tak panggil jangkit lah. Ya payah situ dulu. Jadi apabila berlaku begitu dah, utuhnya bagi kita, suruh kita beringat bagi hak yang belum kena dan juga hak yang sudah kena pun beringat.
Beringat lagi mana hak kita sudah kena dah sampai datang pada hadis, jangan kamu pergi masuk tempat yang sihat. Ada tuai uta yang dia panggil mumarid. Uta dia berlaku sakit, jangan masuk uta yang sakit kamu di dalam uta yang sihat, yang segar itu. Begitu juga kita ada kena penyakit pasal kumai berjakit gini. Jadi masuk dalam orang sihat, nanti berjangkit sakit orang ni sebab daripada kita. Itu maksudnya begitu. Ada pun demam pasal tak ada berjangkit, tak apalah kita demam, tak apa. Bomo minak jamuh demam, luka sakit juga bukan? Orang ni kena pisah luka. Orang ni rebah luka. Maka tak ada gapo, boleh main setuh gitu. Tapi ni pasal kumai, gipat ada kumai ke? Jakit. Itu masalah. Oleh kerana penyakit ni didapati tu dia tu berbahaya, lalu tu suruh beringat. Maka beringat itulah pula kepada orang bijak panah dalam medan ni. Tu pergi kepada kuat pet tu. Pada tabib orang yang bijak panah dalam medan ni, dia kira tengok jalan selamat macam mana, jalan nak care macam mana bila telah berlaku. Siapa tengok bomo sendiri lebih hebat pada kita lagi beringat dia, sebab dia kena duk sentuh. Duk sentuh orang sakit. Maka orang sakit tak kala penyakit tu ada kumai tapi tak nampak dengan mata kepala, kena duduk suluh siasat cari. Siasat cari bertemu pada. Dia kena beringat lebih pada kita lagi. Lagi pula ditanya puak-puak bomo apabila orang kena penyakit ni. Lepas tu mati dengan penyakit ni lah. Kita katakan dia mati dengan penyakit ni. Tanya bomo, bila si kita dah mati, penyakit kumai saat ni ada dia orang mati, dia tak mati sekali dengan orang mati. Mana masih hidup dia. Lepas ditanya lagi, tanya bomo kata, sampai tahu mana baru dia? Siapa hancur? Hancur kita baru dia habis. Tu mana ketika dia duduk dalam kita. Ada pun kalau dia keluar daripada kita, tak berapa dia matilah. Supaya bara api sana. Dia dia jatuh di atas semen. Dia jatuh di atas tempat kering. Lama ke dia mati jelah. Tapi kalau dia jatuh atas daun kayu kering, kertas kering, situ dia sengar kali. Tapi kalau dia jatuh di atas tanah keras kering, lama mati dia. Ibarat begitu kumai. Sebab itulah timbulnya kerana dia melalui kok mulut hidung, jalan keluar angin tubik masuk, lalu tu disuruh sekat dengan kak. Kak ni sekat dah. Kalau kira kat kak. Tapi dah kerana tak kalau keluar daripada anamai pakai kak anamai lah. Kak ni nak sekat dah lah. Tu cara sekat dia mungkin dia duduk kat sini. Jalan dia tubik masuk kat ni. Sekat situ. Jadi kalau tubik pun dah tubik tak kita ni. Daripada situ juga bila kita nak semaya, dia suruh alat-alat hafalan, dia suruh buai yang tu takut ada hak lekat duduk tubik kena situ. Buai hak tu suruh bawa sejadah masing-masing mari. Kalau tubik pun tak sejadah kita, tak ada mengganggu orang lain. Dia sampai pula pakai begitu. Itu semua tu masuk dalam apa tu? Masuk dalam masalah nak ukah. Okey. Kalau kita tahu betul-betul dah kata kita tu kena dah. Maka mesti jangan kita masuk dah. Itu masalah dia jangan masuk. Jangan bawa masuk utamu yang penyakit dalam uta yang segar itu. Nanti bawa pada penyakit hon. Ni sabab pada sini pergi pada situ. Itu jadi tak ada canggah apa dengan akidah kita pun panggil sabab musabbab. Asbab adiyah, musabbab adiyah. Tuhan buat benda ni kumai ni sabab. Ya secara adat begini. Lepas tu dia jakit sebab pada sini jadi sini. Itu asbab musabbab. Bila terkelik mari musabbibil asbab Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti jika kita cara berjakit begitu tidak hanya kumai. Macam bandingnya bunga api sanalah. Itu di antaranya. Dan kita ingat daripada awal tadi, setiap apa yang berlaku itu tak sia-sia bagaimana kata tadi Allah tak ada buat sia-sia. Am hasibatum annama khalaqnakum abasan? Adakah kamu sangka bahawanya kami ni buatkan kamu itu sia-sia? Jangan sangka begitu. Mana jangan sangka begitu, itu salah. Sebab kalau dia buat sia-sia, apa yang bukan bijak pandai. Sedangkan Allah tu hakim, yang bijak lagi pandai. Apa dia buat semua ada hikmah. Arti dengan berlaku macam ni, hikmah tu banyak. Antara lain kita boleh mengingatkan kepada dia
dan kita boleh kita mendekati kita pada dia. Kerana kita hidup zaman kita ni zaman apa ni? Zaman kemajuan. Bila zaman kemajuan ni sebab bagi lalai kita kepada Allah banyak sangat. Sebab tu di sisi orang arif dia tak bila bala ni. Di sisi kita orang awam kita bila bala. Yang ni bala yang menyusah. Itu maksudnya. Walau dari segi lurah bala ni dipanggil kita duduk dalam alam dunia ni tak sunyi pada bala Allah. Kita duduk dalam sihat pun dalam bala Allah. Kita duduk dalam kaya raya, senang linai, suka cita, bala Allah. Kita duduk dalam susah, dalam miskin papa, bala Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maknanya kami uji dan kami ujikan kamu. Maka kelima bala mana uji. Kami ujikan kamu dengan kejahatan dan dengan kesusahan. Wal khair dan dengan kebaikan. Kesenangan. Maka kita ni rasa dua bukan? Senang apa kita rasa, susah apa kita. Maka dua-dua dia kata kami uji. Maka uji dengan susah tu mudah nampaklah. Supaya kita sabar. Jadi rupa ujinya sabar ke tidak sabar dengan kesusahan ni macam ni kita susah ni. Sabar ke tak sabar, redha ke tak redha dengan qada Allah. Sebab tu kita kena wisapa ke dia. Ya kita tak sapa ke dia tu lah kita mari tubik perkataan yang kadang-kadang tak sesuai. Bak apa boleh jadi gini, bak apa dak tanya siapa. Bak apa? Allah. Cuk. Selesai. Bagilah kata dari Allah. Raditu billahi rabbah. Takkan wirid kita selalu duk kata raditu billahi rabbah, tidak di lidah je. Raditu billah. Kalau bahasa siapa panggil apa redha? พอใจ พึง พึงพอใจ tu raditu, aku redha, aku berpuas hati dengan penentuan yang Allah telah menentukan. Dan dalam kunut takkah kita duk mengaku dan kita minta, lepas tu kita puji Allah. Kita minta waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah ulemu akan aku ni. Kalau jadi imam waqina kan. Peliharalah, jagalah kami ni syarra ma qadait. Akan kejahatan barang yang aku qadakan. Lepas tu mai puji di belakang. Falakal hamdu ala ma qadaita. Bagi engkau ya Allah kepujian atas apa engkau menentukan. Jadi Allah Ta'ala buat tak ada sifat kata dicela, tak ada, semua terpuji semua. Tu kita duk mengaku. Falakal hamdu. Bagi engkau jelah ya Allah kepujian ala ma qadaita atas barang yang telah engkau qadakan. Oleh itu wajib kita hanya redha. Jadi kalau kita tak puas hati, tak puas hati, ini salah kita, salah. Ni mana kata di antara penyakit ni buat Nabi kita tu lebih dekat, terutama kita orang Islam. Hingga siapa berpanjangnya tengok dalam jangka mula 2 minggu je nak cuti. Tambah pula 2 minggu pula, tambah pula hingga tidak terhad. Sampai suka-suka kata masuk bulan puasa ni tak apa kali sampai ke puasa. Sampai seolah-olah perasaan tersentuh perasaan kita dengan solat jemaah lah. Sama masuk ni pula tarawih lah. Ni sikit lagi ni 15 hari lagi lebih kurang raya pula lah. Ini semua nafsu kita duk suka semua ni. Bukan dalam bulan puasa ni boleh untuk kita mendekati kita kepada Allah, tapi bulan puasa juga boleh ya suka bagi kita. Macam-macam orang berjual sangat-sangat suka, macam-macam lain jadi tak suka dia. Salahnya begitu. Mana nak raya pada duk suka bela-bela lah dengan baju baru macam-macam dia terkatuk dia habis. Ini antara hikmat boleh kita ambil untung daripada nisbah kita orang mukmin lah. Nisbah orang tak sapa situ biarlah. Hidup kecak ni bina di atas kita ni agak ada iman. Amalan kita penciptaan dari dia juga. Maka setengah pada amalan sembahyang, puasa. Tapi alhamdulillah dia taufik pada kita boleh kita sembahyang. Boleh kita puasa. Hingga sedikit tak boleh nak betul jemaah. Itu hak dia juga. Ni apa yang masa darurah. Siapa yang apa? Wikri. Siapa yang wikri. Masa darurah, masa kecemasan. Maka dalam Islam kita lagu tu.
Tengok babi diharamkan makan. Tapi dah wikri dibolehkan makan. Hingga setengah ulama berpendapat bukan sekadar diboleh, diwajibkan. Kalau tak makan, siapa mati dengan sebab tak makan, haram atas kau yang mengatakan wajib makan. Tu masa wikri. Arak diharamkan, tapi bila wikri boleh. Ketika kita makan sesuatu lekat. Kebetulan air sejuk tak ada, tapi ada arak untuk nak melepaskan bagi hal lekat tu. Itulah di antaranya hubungkan dengan apa dia corona yang kita ambil tahu situ. Dan kita ingat cara umum tiap-tiap apa yang berlaku semua tu ada hikmat, tak ada sia-sia. Maka hikmat terkadang kita sapa, terkadang kita dapat tahu, terkadang kita tak dapat tahu. Sekalipun kita tak dapat tahu pun kita kena husnuzan. Kuasanya Allah. Ikut saja dia nak buat apa pun. Itu di antaranya.